Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mau kita ikut yang benar, buat yang benar. Jadi yang benar itu manusia semua kena tahu, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah. Itu yang benar. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah, bahaya melainkan Allah. Itu yang benar. Jadi Allah SWT mau kita ada yakin yang benar. Maksudnya Allah mau itu ada dalam hati kita, supaya perbuatan kita ialah perbuatan yang benar. Kita jadi orang yang benar. Hati itu. Apa kita cakap, itu kita buat. Kerana apa kita cakap, itu yang kita percaya. Orang yang bercakap, dia tak buat ikut dia cakap, kerana yang dia cakap tu tak ada kat hati dia. Dia cakap yang benar, tapi yang benar tu tak ada dalam hati dia. Jadi dia punya perbuatan tak ada. Kalau buat pun tak benar. Jadi untuk kita jadi orang yang benar, hati kita kena jadi hati yang benar. Hati yang mana ada kalimah yang benar. Bukan ada je, ada ke tahap yang membuatkan perbuatan kita jadi benar. Kita cakap, kita buat. Dan kita buat dengan betul, diterima. Kita jadi orang yang berjaya. Jadi sekarang ni manusia, dia bercakap yang benar. Banyak orang cakap tiada Tuhan melainkan Allah, kan? Tapi tak ada ke hati. Jadi dia boleh bercakap lah, tapi tak boleh buat apa yang dia cakap. Satu orang dia tak boleh buat apa dia cakap sebab dia bukan orang benar. Dia orang yang tak benar. Hati tak sama dengan mulut. Jadi orang macam ni masuk neraka, tuan. Allah SWT bagi, adakah kamu beritahu orang yang benar dan kamu tak buat? Jadi Sufyan, dia bercakap pandai. Dia bijak, kan? Cakap yang benar. Tapi dia tak buat yang benar. Sebab yang benar yang dia cakap tu tak ada dalam hati dia. Dia boleh cakap lah. Sufyan, bila dia cakap, orang tak tahu dia, orang ingat dia orang bagus lah, orang benar. Rupanya orang tak benar. Sebab yang benar dia cakap tu tak ada kat hati dia. Jadi dia ni diseksa nanti di neraka. Dia ni diseksa kerana bercakap tak benar. Dia bercakap dan dia tak buat apa yang dia cakap. Jadi Allah SWT beritahu, adakah kamu cakap, maknanya kamu suruh orang dan kamu tak buat? Ada tak ayat tu? Ada. Sebab itu orang tu masuk neraka. Jadi Allah bukan mau cakap benar je. Rasidi dia cakap benar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ada tak yang benar tu dalam hati dia? Kalau tak ada, dia takkan buat apa Allah suruh. Dia nak buat apa Allah suruh buat pun, dia tak ada dalam hati dia Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah tu tak ada kat hati dia.
Bila dia ada dalam hati dia ke tahap yang Allah kendaki lebih lagi, dia tentu taat Allah kan. Taat perintah Allah sebab Allah Tuhan saya. Allah berkuasa memberi bahaya, manfaat, faedah pada saya. Tapi kalau bercakap aja, tak ada dalam hati, tak taat lah. Buat suka hati juga. Mulut cakap betul, tapi perbuatan tak betul. Jadi Allah SWT sebenarnya bukan lihat apa kita cakap. Walaupun apa kita cakap tu adalah asbab untuk apa yang kita cakap ada dalam hati. Tapi kalau kita tak cakap, dia ikhlas, kan, untuk suka ke Allah. Dan kita tak cakap dengan cara yang betul, cara Nabi, tidak korban, maka kalimah kita cakap tu dia tak masuk lah, kan? Macam Yazid, kalau kalimah tu masuk, cerai bini. Kenapa kena cerai bini? Sebab dalam hati ada cinta pada bini, sangat kuat. Jadi oleh kerana itu cinta Allah tak dapat nak masuk. Kalau dia masuk, masuk sikit dan keluar, kan? Jadi Yazid dah banyak cakap dah, cakap yang benar, tapi yang benar tak ada ke hati. Apa jadi? Yazid tak boleh taat perintah Allah. 6 bulan dia tak masuk kalimah tu. Kenapa tak masuk? Sebab dalam hati ada satu perintah dia tak buat. Perintah tu tak boleh hilang dengan tinggalkan bini. Dia dengan cerai bini sahaja. Satu orang tinggalkan bini, cinta bini boleh hilang. Macam Ibrahim tinggalkan Siti Hajar sama anak, cinta bini boleh hilang, tapi cinta anak tak boleh hilang. Berapa tahun dia tinggalkan? Berapa belas tahun, puluh tahun. Jadi kerana cinta anak tak boleh hilang, Allah perintah dia bunuh anak dia lah, sembelih nama. Tapi Allah bukan mau bunuh anak dia. Allah tak mau anak dia mati. Allah mau cinta anak dia keluar. Jadi bila Ibrahim AS taat, Allah keluarkanlah cinta tu. Lepas tu Allah kata, wahai Ibrahim, kamu sudah taat. Dia nak sembelih pun tak boleh. Sebab dia sudah taat dan Allah sudah terima. Cinta anak sudah keluar. Tapi bila Yazid tak taat, cinta bini tu tak boleh keluar. Dia keluar 20 tahun pun, kalimah yang benar tu tak boleh masuk. Jadi sekarang Yazid masih memikirkan nak taat atau tidak. Sekarang ni Yazid masih memikirkan, aku dah keluar 6 bulan, cinta bini belum hilang, habis tidak, ada lagi kan. Bila dia dah pulang ke rumah, dia dah bersetubuh, cinta bini masuk, cinta Allah hilang. Kenapa dia begitu kuat? Sebab begitu lama dibina, disemai, kan? Macam Sufyan sekarang bini dia dah mati, ada cinta bini ke dia? Tak ada, tak cinta bini dia. Bini dia dah mati, ada? Tak, dia takkan ada. Dah mati kan? Memula mati itu adalah lama-lama tak ada dah. Dan Sufyan nak ambil yang baru, Allah kata tak baik untuk dia. Dia dah cinta Allah tak masuk. Dia cinta dunia banyak. Cinta bini lagi nak masuk. Oh tak payah, kan? Jadi bapa yang mula, kalimah yang benar ni nak masuk, dia mesti tak ada yang lain masuk dalam lah. Kita boleh faham contoh lah, kan? Kalau dulu selalu bagi contoh, kalau gelas tu ada air teh, kita masuk air jernih, kita kena buang teh tu.
bau jenis betul. Completely kita buang. Kalau tak buang, dia kan teh campur air, dia tak berapa betul punya lah. Tak? Kita dapat iman tapi tak berapa betul lah. Macam putih dengan susu kan. Mau betul buang, zoom, semua buang. Masuk air jernih, hati. Jadi yang semua buang tu orang tak nak. Kenapa tak nak? Mereka takut kalau buang nanti susah. Kan? Allah masuk, apa nak jadi? Semua kena taat. Oh, tak nak. Kan? Kita pilih tak nak. Jadi tetaplah kita berkeadaan demikian. Kita cakap, kita tak buat. Kita cakap, kita tak buat. Kenapa kita dapat buat? Kita tak ada iman. Masalah orang yang cakap tak buat ni, masalah dia tak ada iman. Dekat hati dia tak ada kalimah yang dia cakap tu. Kalau hati dia ada kalimah cakap tu, dia cakap, dia buat, dia cakap, dia buat, dia cakap, dia buat. Sebab itu Allah bagi tahu semua nabi-nabi tak boleh ada cinta lain. Kamu tak boleh ada cinta lain daripada aku. Kamu punya hati mau suci. Kamu tak boleh jadi orang cakap tak buat. Kalau kamu jadi orang cakap dan tak buat, tak boleh jadi nabi lah. Tak boleh. Dia orang kata apa punya jenis nabi ni? Tak? Suruh orang dia tak buat. Jadi banyak orang yang dikatakan ulama, ustaz, pandai cakap. Tapi mereka bukan cakap untuk mereka amal apa mereka cakap. Apa yang mereka cakap tu, mereka tak percaya. Bila apa yang kita cakap kita tak percaya, kita tak boleh buat. Kita hanya boleh buat bila kita percaya apa kita cakap. Jadi Allah tak sukalah kita jadi orang penipu kan. Kita tak percaya, lepas tu kita suruh orang buat. Dan kenapa kita tak percaya? Sebab iman. Benda tu tak masuk dalam, iman tu tak ada. Kalimah benar tu tak ada dalam hati. Kenapa tak ada iman? Sebab kita suka dunia. Kita cakap tu bukan supaya apa kita cakap tu masuk dalam hati, supaya kita dapat duit. Nah, kita berceramah sana, berceramah situ. Kita mau dapat duit, mau dapat dunia. Nah, kita nak mau dengan dunia kereta, kita dapat kereta baru, rumah besar. Kita dapat dunia dan kita akan dapat itu saja. Dan di dunia kita, di akhirat tak apa-apa. Kita ingat kita berjaya. Sekarang kita ada kereta besar, rumah besar, dengan bercakap agama sana sini. Oi, dapat bercakap agama lagi, pahala dunia lagi, berkat itu lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT mau kita jadi orang yang benar. Apa kita cakap, itu ada dalam hati kita dan itu yang kita buat. Kalau apa kita cakap tak ada dalam hati, kita tak buat. Kita jadi orang yang tidak benar dan kita akan masuk neraka. Jadi orang yang benar ini, inilah Allah bagi tahu orang syurga. Orang benar. Orang benar inilah nabi-nabi, rasul-rasul. Kita tak boleh jadi orang tak benar. Sebab itu Allah tidak mahu mereka ada cinta selain Allah. Azri, dia nak jadi orang benar, semua cinta yang ada dalam hati dia mau keluar, tukar la ilaha illallah masuk. Semua mau keluar, baru jadi betul-betul orang benar. Kalau sikit mau keluar, lain tak mau keluar, tak boleh jadi betul-betul orang benar. Orang benar ni betul-betul kalimah dalam hati. Tak ada yang ku cinta melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tepatnya, sepenuhnya, tu orang benar.
Jadi orang benar ni amalan dia bercahaya, suci, ikhlas. Amalan dia bersih, murni, maka diterima oleh Allah. Terima amalnya, Allah terima dia. Itu namanya orang yang kabuliat. Orang yang diterima, maka terima doanya. Terima doanya. Jadi dalam dunia ni, kalau ada seorang aja orang yang diterima, kebaikan datang ke seluruh dunia ni. Kalau satu orang pun tak ada, maka kebaikan tak datang. Ini Allah Subhanahu Wa Taala kabul doa orang yang benar. Sebab tu orang lain juga dapat. Orang pun tak tahu apa sebab Malaysia begitu berjaya menangani COVID ni. Tak ada negara lain daripada kes yang banyak drop. Banyak juga yang buat macam Malaysia buat, duduk rumah, lockdown. Tapi mereka tak mendapat sebagaimana Malaysia berjaya. Jadi semua diorang dah puji Malaysia, naikkan director kementerian dia, kesihatan antara doktor yang berjaya, 3 doktor di dunia tu. Tapi sebenarnya ini semua bukan kerja manusia. Ini semua kerja Allah. Allah yang buat. Virus tu dia menjangkiti orang, tapi banyak orang sehat, sembuh, dan sikit mati. Dan jumlah tu makin turun. Ya. Itu kerana yang buat tu Allah. Allah buat tu sebab apa? Sebab kita banyak buat kerja? Tak. Sebab doa. Doa, walau satu orang aja ada, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang anggap kisah asbab doa semua. Cina pun, Hindu pun ingat kita berdoa. Dia punya doa tak ada Allah terima. Doa orang Islam biasa pun tak diterima. Ini yang diterima ni orang benar. Orang benar tahu. Orang yang kalimah benar ada dalam hati sepenuhnya, dan amalan bercahaya. Amalan diterima benar, doa benar, namanya orang yang dikabulkan, orang kabuliat. Jadi bersemayang dengan orang ni, kita semayang tak khusyuk, tak betul pun diterima juga. Walaupun semayang tak betul, semayang bersama dia. Dia seorang aja, 1000 tak khusyuk, tapi 1000 diterima. Pergi haji dengan dia, dia seorang aja haji diterima. Sebab dia semua diterima. Macam itulah di Malaysia, kan? Seorang aja ada, Allah buat kebaikan datang. Jadi orang lain tak tahu tu. Ini nama, macam kita kata, satu, ialah macam satu pemata yang berharga. Dan bila dia mati, hilanglah benda tu. Baru orang tahu. Jadi sebenarnya bukan sebab banyak orang. Bukan senang nak jadi orang kabuliat ni. Nak kalimah yang benar ada semua dalam hati dia. Tak. Kan? Umumnya manusia tak suka kalimah ni masuk dalam hati dia. Dan tak buat usaha pun. Macam mana kita nak jadi orang kabuliat, iaitu orang kalimah yang benar ni ada dalam hati sepenuhnya, kalau tak buat kerja Nabi Muhammad SAW? Tiba-tiba mudah-mudahan doa kabul. Tak buat apa, semayang pun tidak. Puasa pun lebih kurang, atau sikit-sikit aja. Semayang berjemaah, semoga kabul doa. Tak. Ini bukan orang benar. Kalau semayang jemaah sekali-sekala, sikit-sikit, tak? Pakai topi, pakai jubah, tak? Orang benar ni, orang kalimah yang benar tu sepenuhnya ada dalam hati. Ini tak mungkin ada, melainkan mereka ni orang yang buat kerja seperti Nabi-Nabi. Kerana orang yang benar adalah orang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul.
Orang benar. Tak ada orang lain. Rasul-rasul Nabi. Jadi orang umat ni hanya akan dapat jadi orang benar seperti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul apabila mereka buat kerja seperti mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tidak mungkin kita buat kerja doktor, kita engineer, kita kontraktor, pagi pergi balik petang, sikit semayang 5 waktu, kerja Nabi tak buat, kan? Gas tak buat, macam Nabi-Nabi jumpa orang, bergerak, berkorban harta diri, lepas tu doa kabul. Ya tak? Jadi hari ni di Malaysia berapa ramai orang buat kerja Nabi ni? Yang tiap-tiap hari jumpa orang, ajak orang ucap kalimah, yang dah Islam ingatkan dia tentang kalimah, ajak dia buat kerja Nabi. Berapa ramai? Sikit dekat Gombak ni aja ada. Jadi tak mungkinlah orang yang benar tu terdiri dari orang yang tak buat kerja. Yang tak buat kerjanya hampir semua orang Malaysia. Hampir semua. Takkan mereka orang benar? Takkan mereka punya doa kabul? Takkan asbab doa mereka COVID-19 ni gagal kat Malaysia ni? Malaysia di antara negara yang berjaya. Satu waktu dia banyak. Dan digunakan pula orang tabligh, penyebar COVID tu. Kenapa pula digunakan mereka? Di Amerika, COVID tu bunuh banyak orang sebab dia orang kafir. Donald Trump sibuk mengatakan mereka telah berjaya, tak lama lagi akan berhenti. Cakap dia tak kabul. Kalau Donald Trump tu orang yang benar, cakap dia tu doa, baru boleh jadi. Kalau Donald Trump dia akan hilang, ini panas nanti dia akan hilang, dia tak hilang. Kalau dia orang benar, mana boleh dia orang benar, dia orang kafir. Doa, percakapan Donald Trump tu bukan doa, doa pun tak kabulnya. Orang benar ni dia punya percakapan adalah doa. Dia punya kehendak Allah mahu, Allah kabulkan. Tak? Ada orang macam tu. Kamu semua. Nak aja Allah bagi. Tanpa duit semua datang. Itu orang benar. Dia tak ada kena ada duitnya. Tak? Ada kat orang Malaysia tak ada duit, kereta ada. Orang bagi je. Ada. Tak ada duit, ada rumah dia. Jadi Allah SWT bagi kita benda tanpa duit. Kerja, duit tanpa kerja. Payah kita nak jumpa orang macam tu kat Malaysia, bukan Malaysia, kat seluruh dunia. Sebab dia ahlullah. Ahlullah ni, dia tak payah duit tuan untuk dapat apa-apa. Perlu. Dia perlu juga, tak ada pun dia dapat juga. Ada duit atau tak ada duit. Sebab Allah SWT tidak perlu dia ada duit nak bagi kat dia. Allah bagi ya. Yang bagi kereta, bagi rumah, bukannya duit. Allah kan. Jadi kalau kita percaya Allah bagi, kenapa pula ahlullah tu tak ada duit, dia tak dapat? Kecuali Allah berkehendak dengan duit nak bagi apa-apa kita kat dunia ni. Allah tak berkehendak dengan duit. Berkehendak ke tidak? Tidak berkehendak. Allah tidak berkehendak kepada asbab. Tahu? Duit tu hanya asbab, kerja hanya asbab, semua asbab. Allah tak berkehendak pada asbab untuk menjadikan dan melakukan apa saja Allah kehendaki. Allah gunakan asbab, dan Allah SWT pada setiap waktu hampir akan gunakan asbab. Tapi Allah boleh tak gunakan asbab. Allah tak berkehendak dengan asbab. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku perintah kamu berperang dengan orang kafir ni hanya untuk aku duga kesabaran kamu terhadap mereka yang telah menganiaya kamu.
Kalau aku kendaki, aku boleh hancurkan dia orang dengan tak payah suruh kamu berperang. Apa pasal pula Allah nak suruh sahabat perang bagi nyawa hilang supaya nak matikan orang kafir yang menganiaya mereka? Tak kan? Allah tak perlu. Zup sekali, zup mati. Allah tak berkehendak dengan asbab. Allah tak berkehendak dengan kita untuk sampaikan agama ni. Tapi Allah buat. Allah gunakan kita. Allah gunakan kita untuk buat kerja. Kita rasa macam kita buat kerja sangat. Tak. Kita tak diperlukan oleh Allah. Kita punya kerja tak perlu. Kita tak perlu buat gas, dakwah, susah macam Allah bagi tahu. Aku tak payah perlu suruh kau mati, berperang, luka. Aku tak perlu buat tu. Aku boleh buat kau duduk diam. Dan aku musnahkan musuh kamu. Allah tak perlu gempa bumikan dunia ni, nak matikan manusia ni. Allah tak perlu hantar taufan malaikat beribu-ribu. Tak perlu semua. Seperti di Badar, Allah tunjukkan kepada Nabi, beritahu Nabi, bukan sebab Allah perlu malaikat tu, Allah mau sejukkan hati Nabi kan. Sebab manusia ni kalau tengok tak ada orang, susah sikit nak tenang. Jadi bila Allah nampakkan malaikat turun ribu, jadi tenang. Allah tak perlu pada ribu. Satu malaikat pun tak perlu. Allah kata mati. Mati semua. Jadi Allah maha berkuasa. Dia tak perlu kepada benda. Dia tak perlu kepada asbab. Tapi dia jadikan asbab ni untuk kita dapat pahala, tuan. Dapat kebaikan. Tak? Untuk selamatkan Nuh AS, Allah tak perlu dia buat kapal. Apa pasal pula nak kapal pula? Susah payah buat kapal, lepas tu diberak dia orang kapal tu. Kerana Allah buat dia orang sakit, lepas tu ubat dia tarik dia orang. Jadi dia orang cucikan balik. Allah boleh buat apa kena. Allah kena. Nuh pula buat kapal di daratan, bukan tepi laut. Dia orang lagi lah ketawakan dia. Tapi itu semua tak perlu, tuan. Kalau Allah nak selamat Nuh AS tak payah kapal. Tapi Allah muliakan, Allah hormati ketetapan dia yang kita dalam dunia ni guna asbab. Betul? Jadi Allah perintah Nuh buat kapal. Begitu juga untuk dapat hidayat ni, asbab. Kita kena usaha. Kita tak boleh kata Allah boleh buat, saya tak nak usaha. Sebab Allah perintah kita guna asbab. Allah perintah kita berkorban, keluar. Allah boleh bagi kita hidayat tanpa kita keluar. Tapi Sufyan tak nak guna sebab tu. Tak nak keluar 4 bulan. Jadi sebagai peraturan Allah, Allah tak bagilah dia. Yazid tak nak ceraikan bini dia. Walaupun ceraikan bini bukan mesti kalau Allah nak keluarkan cinta dunia. Tak payah. Hilangkan aja. Tapi asbab dalam dunia. Jadi kita kena guna asbab dan kita kena taat perintah Allah. Perintah Allah tu juga asbab. Tuan boleh. Bukan dengan perintah Allah tu kita dapat masuk syurga. Allah yang masukkan kita. Allah sayang begitu. Sebab kita telah taat perintah dia. Perintah tu asbab. Dengan asbab ni Allah tahu siapa di antara kita ni yang betul. Siapa yang nak taat. Siapa yang tak nak taat. Rashidi ni. Kamu ingat dia orang baik sangat ke? Kamu tengok dia jadi dia maksudnya Allah SWT tengok dia tak nak taat perintah Allah. Tak nak bukannya dengan taat tu kita boleh berjaya, tak taat kita gagal. Itu adalah peraturan undang-undang Allah, ketetapan dia. Allah tak perlu semua tu, tuan. Allah tak perlu kita taat perintah Allah. Tapi Allah bagi perintah untuk Allah tahu siapa di antara kita ni yang taat, yang akur, yang mau ikut, yang atau yang degil. Kan? Jadi yang tak mau ikut perintah Allah, tak mau taat, tak mau guna asbab ni, orang degil lah kan. Jadi orang degil ni jelas lah.
kena diseksa dalam api neraka. Apa untung Allah masukkan kita dalam neraka? Dia tak ada untung. Rugi pun tak ada, syurga pun sama. Dia yang mau berlaku adil. Ya tak? Siapa yang taat, yang ikut asbab, guna asbab. Ini kita bekerja, bukannya kerja tu Allah perlu untuk bagi makan begitu. Dia asbab, kita kena pergi kerja kerana perintah Allah. Kita kena makan kerana perintah Allah. Kita kena minum kerana perintah Allah. Semuanya asbab. Bukannya Allah perlu pada asbab ni. Allah jadikan asbab, perintah kita untuk guna, untuk duga kita, untuk lihat siapa di antara kita ni yang baik, yang taat. Jadi bagi yang taat, Allah hadiahkanlah dia syurga. Bagi yang tak taat, dia sendiri yang tak taat, yang tak mau taat, maka Allah bagi dia neraka. Jadi Allah Maha Adil dan saksama, dan memberi manusia tu mengikut amal yang mereka telah buat. Baik, Allah balas baik. Buruk, Allah balas buruk. Dan tak ada siapa yang menanggung amal buruk orang lain melainkan dia sendiri. Tak ada siapa yang dapat faedah dari amal baik yang dibuat oleh orang lain. Betul tak? Melainkan orang yang buat tu. Allah adil, Allah Maha Adil. Okey guys.